Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak muklim? Malim doakan semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera, gembira dan juga sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang penyakit, musibah dan juga malapetaka insya-Allah. Baik, kita berjumpa lagi dan kita sambung dalam pelajaran sirah darjah 5 Jaiz, di bawah pelajaran yang ketiga berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Sebelum ni kita belajar tentang unit 1 dan unit 2. Unit 1 berkaitan dengan sebab-sebab apakah peristiwa yang menyebabkan berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Kita ketahui apa peristiwa Nabi berhijrah, Nabi keluar dengan sahabat nak menuju ke Mekah untuk melakukan umrah dan sebagainya. Osman bin Affan ditahan menyebabkan berlakunya perjanjian Hudaibiyah di antara orang Islam dan juga orang Quraisy Mekah. Dan juga unit kedua kita belajar tentang isi kandungan perjanjian Hudaibiyah yang kita belajar. Ada beberapa intipati perjanjian Hudaibiyah yang kalau kita tengok balik ada sebahagian dia yang seolah-olah macam berat sebelah. Para sahabat kata berat sebelah, macam tidak menguntungkan umat Islam, menguntungkan orang kafir. Contoh orang Islam daripada Mekah nak larikan diri ke Madinah, kena pulangkan balik. Tapi kalau orang Islam yang khianat kepada Islam, dia lari ke Mekah, tak perlu pulangkan balik. Jadi menyebabkan ada sahabat yang mengatakan bahawa seolah-olah macam berat sebelah. Tapi kita kena faham bahawa yang melakukan perjanjian tersebut, yang membenarkan perjanjian tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi. Yang mana Nabi ini bertindak atas wahyu yang diberikan oleh Allah. Jadi kita dapat tahu bahawa banyak hikmah sebenarnya. Banyak hikmah yang kita boleh perolehi daripada perjanjian Hudaibiyah. Hikmah dia apa? Mungkin waktu tu kita tak nampak sebab berlaku perjanjian nampak macam dalam kita nak perjanjian tu macam rasa macam tak adil. Tapi rupanya kesan dia, hikmah di baliknya adalah sangat-sangat besar. Jadi kalau siapa ada buku teks boleh buka muka surat 31, kita akan cuba bincang sama-sama. Apakah kesan perjanjian Hudaibiyah insya-Allah. Okay, baik. Yang pertama kalau tengok daripada yang diterangkan. Apabila berlaku perjanjian Hudaibiyah, maka pengiktirafan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ketua negara, dan juga status kerajaan Islam yang berdaulat di Madinah. Apabila mereka kaum Quraisy Mekah ni dengan rela untuk melakukan perjanjian dengan Nabi sebagai dan iktiraf Nabi sebagai seorang ketua dan juga mempunyai kerajaan yang berdaulat di Madinah, maka itu satu pengiktirafan yang sangat besar. Sebab apa? Satu pengiktirafan yang diberikan Nabi seorang ketua negara yang sah, bukan dipandang remeh orang lain. Maksudnya orang tahu Nabi nak seorang ketua negara, bukan senang. Okay? Dan juga mereka mengiktiraf Madinah sebagai kerajaan yang berdaulat, sebuah kerajaan yang dihormati, yang ada kelebihan dia. Jadi salah satu pengiktirafan juga selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua pula, apabila berlakunya gencatan senjata, mereka tidak boleh mengangkat senjata selama 10 tahun, maka inilah peluang yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya, bukan setakat saja di tanah-tanah Arab tapi juga di luar tanah Arab, seperti mana di Habsyah, di Farsi, di Mesir dan lain-lain. Peluang inilah diambil supaya apa? Tiada halangan yang dapat menghalang kepada perjuangan Nabi dan juga para sahabat untuk menyebarkan agama Islam. Okey, itu disebabkan perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga, lebih ramai tokoh-tokoh Quraisy yang memulak agama Islam. Antara dia yang kita selalu kita dengar adalah Khalid bin Al-Walid, seorang panglima tentera Islam yang sangat digeruni. Sangat digeruni. Kalau orang dengar panglima Khalid bin Al-Walid ni dalam peperangan, mereka akan takut. Sampai ada yang menyerah kalah, awal pun dia kata apa? Kalau ada Khalid bin Al-Walid ni confirm kita akan kalah. Apabila masuknya Khalid Al-Walid ni masuk Islam, maka ia memberi kesan juga kepada masyarakat Arab lain, membuka mata, menunjukkan kebenaran Islam. Okay, baik. Muka surat seterusnya, muka surat yang keempat, muka surat yang ke-32, yang keempat, kaum muslimin dapat bergaul bebas dengan orang bukan Islam, seterusnya menyebarkan agama Islam kepada mereka. Ini membuka ruang lah sosial bila tak ada halangan. Sebelum ni asyik berperang saja, bermusuhan saja. Tapi bila gencatan senjata tak boleh berperang, maka boleh bergaul di antara orang bagi Islam, lantas menyebarkan agama Islam. Nampak teknik dakwah Nabi, strategi yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, memberi peluang keemasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur masyarakat Islam bernegara dengan lebih maju dan teratur. Inilah peluang diambil Nabi Muhammad SAW untuk membina negara Madinah sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat,
yang ada sistematik, teratur dan masyarakat ni maju. Supaya dihormati oleh semua orang. Orang tahu Madinah ni adalah sebuah negara Islam yang sistematik, ada peraturan piagam sendiri, ada sistem sendiri. Jadi inilah peluang diambil Nabi Muhammad SAW apabila berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Yang keenam, menghalang orang Quraisy untuk melakukan kekacauan terhadap apa-apa sajalah usaha Nabi. Tak boleh susah hati nak kacau apa yang Nabi nak buat. Maksud dia apa? Tak boleh susah hati nak kacau Nabi nak berdakwah, sahabat-sahabat nak berdagang dan sebagainya. Sebelum ni kata sikit-sikit kita berperang. Okey? Yang ketujuh, kaum muslimin berpeluang untuk mengerjakan umrah dengan aman dan damai. Yang ini antara satu kemenangan besar jugalah apabila mereka kaum-kaum muslimin ni boleh pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah tanpa halangan, tanpa rasa risau, aman damai. Dan yang terakhir adalah baginda dapat bertindak terhadap pengkhianatan kaum Yahudi Khaybar tanpa mereka dibantu oleh pihak Quraisy. Jadi kita tahu kaum Yahudi ni adalah satu kaum yang banyak mengkhianati. Mereka ni asalnya berjanji untuk tidak mengkhianati Nabi, tapi mereka kita kenal kaum Yahudi adalah bangsa yang sangat-sangat suka mengkhianati kepada perjanjian. Jadi mereka wajar dihukum di atas pengkhianatan mereka telah buat. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa begitu banyak sebenarnya kesan perjanjian Hudaybiyah yang kita dapat lihat. Mungkin waktu kita dengar perjanjian Hudaybiyah pada awalnya rasa macam ni tak adil, ni rasa macam berat sebelah. Akan tetapi itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ketua negara. Dia bijak atur strategi. Disebabkan perjanjian Hudaybiyah tu banyak kelebihan kepada umat Islam. Umat Islam boleh sebarkan agama Islam kepada ramai orang, kepada masyarakat di luar tanah Arab. Jadi besarnya kesan perjanjian Hudaybiyah ni yang kita dapat lihat lah, insya-Allah. Dan juga antara kesan besar yang kita akan belajar lepas ni iaitu selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah ni ialah membawa kepada peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, yang kita akan belajar pada pelajaran yang keempat. Baik, kita pergi seterusnya. Jadi kita dapat lihat kat sini, apabila berlakunya penyebaran agama Islam secara meluas, maka ia juga membina hubungan negara Islam Madinah dengan juga negara-negara luar selain pada negara-negara Arab. Selain pada negara dalam tanah Arab. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa apabila Nabi Muhammad SAW diiktiraf sebagai ketua negara Islam di Madinah, baginda juga menjadikan Madinah sebagai negara yang diiktiraf dan juga yang negara yang berdaulat. Apabila Madinah ni diuji dengan kekuatan ketenteraan, berkali-kali dalam peperangan tentera Islam menang dengan gemilang, tanpa syak dan sangka. Orang tahu tentera Islam ni adalah tentera yang amat digeruni oleh musuh. Jadi inilah peluang diambil oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghantarkan wakil-wakil kerajaan. Untuk buat apa? Maklim. Untuk menghadap pada raja-raja, pemerintah di sekitar Madinah. Antara dia kita belajar lepas ni adalah untuk membina hubungan diplomatik. Diplomatik ni apa? Kerjasama. Kerjasama di antara negara-negara. Tujuan utama apa? Untuk apa? Untuk menyebarkan dan juga untuk menyuruh semua pemerintah dan negara-negara ni adalah untuk memeluk agama Islam. Okey, baik. Jadi kita tengok kat sini ada jadual yang disediakan. Jadual ini dapat kita lihat iaitu jadual wakil-wakil kerajaan, nama-nama wakil-wakil kerajaan yang kat bawah tu, dan juga kerajaan apa yang dihantar, nama raja dan juga jawapan bagi kepada wakil kerajaan tersebut. Kalau kita dapat sini ada negara-negara yang dia pergi: Habsyah, Rom, Mesir, Parsi, Damsyik, Yamamah, Bahrain, Oman. Semua negara ni dia hantar wakil kepada mereka daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena hafal nama-nama wakil kerajaan, negara apa yang dia pergi, nama raja dan juga jawapan raja-raja dan juga pemerintah. Kalau kita dapat di sini, ada yang menerima dan memeluk agama Islam. Antara siapa? Raja An-Najashi daripada Habsyah, daripada ada yang Bahrain, Raja Bahrain, Raja Oman, semua menerima dan juga memeluk agama Islam. Tetapi ada juga yang menolak dengan baik. Raja Rom, Herakal atau Hercules kita dengarkan. Mesir, Muqawqis, menolak dengan baik. Ada juga yang menolak dengan kasar. Siapa? Negara Parsi,
Raja Kisra, negara Damsyik, Raja Al-Haris bin Abi Syamru Al-Ghassani. Contoh menolak dengan kasar. Jadi kita dapat kat sini bahawa usaha Nabi berterusan juga. Walaupun apa pun penerimaan masyarakat luar, dakwah Nabi, seruan Nabi kepada agama Islam tetap juga diteruskan. Jadi kat sini kita dapat faham yang terakhirlah kesimpulan. Walaupun menerima macam-macam respon, macam-macam jawapan daripada pemerintah-pemerintah, tapi Nabi juga terus menggunakan kebijaksanaan Nabi dalam dasar luarnya untuk mengembangkan agama Islam ke seluruh dunia. Maka ia tidak menghentikan perjuangan Nabi dan para sahabat untuk menyebarkan agama Islam. Dan kalau kita dapat lihat sebenarnya, walaupun dalam nama-nama tadi tu kat atas tu, nama-nama ni ada yang menolak dengan baik dan juga ada menolak dengan kasar. Akhirnya hampir ke semua ni lah, semua negara ni sekarang ni adalah negara Islam. Mesir sekarang ni adalah negara Islam. Parsi ni antara siapa yang kita kenal, Iran, Iraq, Damsyik, semua ni adalah negara-negara Islam. Jadi kita nampak bahawa usaha berterusan dalam memperjuangkan agama Islam tu adalah usaha yang berterusan, yang tidak kenal erti putus asa. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa kesimpulan daripada pelajaran ketiga ni, Perjanjian Hudaibiyah, sangat besar kesan perjanjian Hudaibiyah yang berlaku ni kepada sirah Nabawiyah, dari segi pemerintahan Nabi, dari segi usaha dakwah Nabi, dari segi kepada masyarakat Arab, masyarakat kaum musyrikin Mekah dan sebagainya. Dan juga yang kita akan belajar selepas ini dalam pelajaran keempat, iaitu berkenaan dengan pembukaan Fathul Mekah. Jadi insya-Allah Muallim harap semua dapat memahami dan juga dapat mengamati yang apa telah dikongsikan. Kita berjumpa lagi dalam siri perbincangan akan datang dalam pelajaran yang keempat, iaitu pembukaan Kota Mekah, insya-Allah. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.